Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Uh, Hari ini subjek tajwid. Ya, subjek tajwid macam biasalah, buka buku teks tajwid. Kita akan teruskan dengan pelajaran yang seterusnya. Ya, buka dulu buku tajwid, buku teks, buka muka surat. Muka surat sekejap ya. Okey, buka muka surat 17. Buka muka surat 17. Okey. Seperti yang kita sedia maklum bahawasanya makhraj huruf ada 5. Daripada awal tahun kita menyanyi dah. Kita nyanyi sampailah benda itu masuk dalam kepala dan kita ingat bahawa makhraj huruf ada 5. Siapa yang kata ada 4, ada 3 tu saya tak tahulah nak kata apa. Ya. Sepatutnya semua dah tahu dah makhraj huruf mesti ada 5. Sampaikan setiap orang dah hafal pun lagu tu. Baik. Jadi hari ini kita nak masuk makhraj yang terakhir, iaitu makhraj yang kelima dah. Yang pertama al-jawfu, lagi al-lisan, al-halki, al-lisanu, al-syafatani, dan hari ini kita masuk makhraj yang kelima iaitu al-khayshum. Sepatutnya kena nyanyi dulu, tapi Ustaz tak berapa sihat hari ni. Jadi Ustaz pun tak ada suara nak nyanyi. Kamu nyanyilah kat rumah ya. Okey, baik. Hari ini makhraj yang kelima, makhraj yang terakhir. Ya, makhraj yang terakhir iaitu nama dia adalah makhraj khayshum. Sebut dengan Ustaz. Makhraj khayshum. Lagi sekali. Makhraj khayshum. Boleh? Okay. Bukan hai ya, tapi kha. Khayshum. Dia dieja dengan huruf kha. Baik. Cuba kita tengok. Ya, sekejap ya. Okey. Cuba kita tengok muka surat 17. Tengok dekat kotak warna pink yang bahagian atas tu. Sebab kotak warna pink dekat bahagian atas yang ada gambar buku tu. Okey. Kita baca dulu. Yang pertama, di akhir pembelajaran, murid dapat yang pertama menyatakan pengertian al-khayshum. Okay, jadi pastikan lepas habis kita belajar ni, kamu mesti boleh tahu apakah maksud khayshum. Itu pertama yang kamu akan belajar. Pertama, untuk hari ini, pertama kamu akan belajar apakah maksud al-khayshum. Boleh? Okay, kemudian yang kedua, menyebut dan, tengok mouse Ustaz ni. Menyebut dan menyenarai huruf-huruf yang keluar dari makhraj al-khayshum. Okay. Yang kedua, kamu kena tahu apakah huruf-huruf al-khayshum. Pertama tadi kamu mesti boleh sebut apakah maksud al-khayshum. Kemudian yang kedua, kamu mesti boleh sebut apakah huruf-huruf al-khayshum. Kemudian yang ketiga, apa dia kata? Membeza dan menentukan kedudukan huruf-huruf yang keluar dari makhraj al-khayshum. Kamu mesti dah boleh bezakan kedudukan huruf-huruf yang keluar daripada makhraj al-khayshum. Kita akan belajar. Baik. Sekarang kita masuk untuk pengertian al-khayshum. Okey, cuba tengok gambar. Ada gambar muka ni lah, daripada sisi tepi. Gambar hidung, gambar muka daripada sisi tepi. Pandangan daripada tepi. Okey, baik. Makhraj al-khayshum. Cuba tengok anak panah warna hitam ni. Anak panah warna hitam ni
Tengok, dia seolah-olah menunjukkan huruf itu ataupun anak panah itu keluar daripada bawah sehingga ke daripada perut sehingga ke hidung. Maknanya al-khayshum adalah makhraj hidung. Al-khayshum adalah hidung. Dan Ustaz yakin kamu pun dah tahu dah al-khayshum tu hidung. Sebab kita dah nyanyi sama-sama. Okey, baik. Sekarang tengok kotak warna putih dan warna merah ni. Ustaz baca, kamu dengar, faham elok-elok. Ya, walaupun belajar dekat rumah, walaupun belajar ikut rakaman sahaja, tetapi tetap kamu kena fokus. InsyaAllah boleh dapat ilmu juga walaupun kita belajar melalui online sahaja. Ya. Okey. Yang penting kena semangat, yang penting kena rajin. Yang penting kena fokus dan ikut apa yang Ustaz suruh. Kalau Ustaz suruh buat latihan, buat. Kalau Ustaz ajar, lepas tu Ustaz bagi latihan, kamu tak buat, macam mana nak faham? Kena ada usaha juga. Ustaz berusaha buat rakaman tiap-tiap hari. Ustaz ajar, lepas tu bila Ustaz suruh buat latihan, kamu kena buat. Kalau tak faham, boleh tanya Ustaz. Boleh WhatsApp Ustaz tanya. Okey. Yang pertama, pengertian al-khayshum ialah rongga hidung. Pengertian al-khayshum ialah rongga hidung. Ustaz dah sebut. Bila kita sebut hidung, kena ada rongga. Tak boleh kata pengertian al-khayshum ialah hidung. Salah. Mesti ada rongga. Pengertian al-khayshum ialah rongga hidung. Kenapa rongga? Sebab rongga itu maksudnya benda yang ada lubang. Benda yang ada rongga, ada lubang. Jadi hidung kita berlubang. Sebab itu kita sebut rongga hidung. Berbeza dengan makhraj al-lisani ataupun al-lisanu. Kita tak kata rongga lidah. Kita kata al-lisanu ialah lidah sahaja. Kenapa tak kata rongga? Kerana lidah tak ada lubang. Mana ada lubang lidah. Okay, jadi yang ada lubang adalah hidung. Apa lagi? Mulut dengan halkum. Jadi tiga ni mesti didahului dengan perkataan rongga. Rongga hidung, rongga halkum, rongga mulut. Bibir tak ada lubang, jadi sebut dua bibir sahaja. Satu lagi lidah tak ada lubang, jadi sebut lidah sahaja. Jadi jumlahnya ada 5 makhraj huruf. Okay. Yang kedua, huruf-huruf yang keluar dari al-khayshum ialah huruf yang berdengung dalam kurungan ghunnah. Okey. Tadi kamu dah boleh sebut dah apakah maksud al-khayshum. Maksudnya adalah rongga hidung. Sekarang ini kamu kena tahu pula apakah huruf-huruf dia. Untuk al-khayshum sangat-sangat mudah. Sangat-sangat mudah untuk kita kenal pasti apakah makhraj, apakah huruf untuk makhraj al-khayshum. Apa dia? Ialah huruf yang berdengung. Maknanya huruf itu ada dengung dekat atas. Ada tanda syaddah ataupun ada tanda tanwin. Atau kita sebut sebagai, syaddah tu sebut sebagai gunnah lah. Dengung tu disebut sebagai gunnah. Okay, Ustaz ulang balik. Huruf-huruf yang keluar dari al-khayshum ialah huruf yang berdengung iaitu gunnah. Maknanya huruf-huruf yang ada gunnah, yang berdengung, huruf-huruf tersebut keluar daripada rongga hidung. Baik, ada tiga situasi. Ada tiga situasi huruf itu berdengung. Macam mana nak Ustaz? Macam mana nak kenal huruf itu dengung ke tak dengung? Macam mana nak tahu? Ada tiga cara. Pertama, tengok mouse Ustaz. Nun dan mim syaddah. Nun dan mim syaddah. Nun dan mim syaddah. Maknanya nun dan mim syaddah
adalah huruf yang berdengung. Jadi dia adalah huruf al-khayshum. Yang kedua, nun dan mim sakinah. Nun dan mim sakinah. Nun dan mim sakinah iaitu nun tanda mati dan mim tanda mati. Pun dengung juga kan? Bila dengung maknanya dia adalah makhraj al-khayshum. Maknanya sebutan itu keluar daripada rongga hidung. Baik, Ustaz ulang balik. Yang pertama adalah huruf tersebut nun syaddah dan mim syaddah. Itu yang pertama. Yang kedua, nun mati dan mim mati. Atau kita sebut sebagai nun dan mim sakinah. Dan yang ketiga adalah huruf-huruf yang ada tanwin. Sama ada tanwin depan atas, tanwin atas, tanwin bawah ataupun tanwin hadapan. Jadi ada tiga jenis huruf al-khayshum. Pertama, nun dan mim syaddah ataupun nun dan mim yang ada tanda sabdu. Yang kedua, nun dan mim sakinah iaitu nun dan mim yang ada tanda mati. Dan yang ketiga, huruf-huruf yang ada tanwin. Jadi ketiga-tiga jenis ini adalah huruf yang keluar daripada makhraj al-khayshum. Boleh faham tak? Nanti kalau tak faham tanya Ustaz ya. WhatsApp Ustaz ke. Okey, seterusnya. Jadi kita dah tahu tentang maksud al-khayshum dan kita dah tahu tentang apakah huruf-huruf al-khayshum. Kemudian kita nak tahu pula macam mana nak bezakan huruf-huruf yang keluar daripada makhraj al-khayshum. Nak tengok contoh-contoh dia. Baik, yang pertama tadi kita kata huruf al-khayshum adalah nun dan mim syaddah. Kita tengok buku dan tengok mouse Ustaz ni. Nun ataupun mim syaddah. Macam mana nak kenal dalam Al-Quran huruf mim atau huruf nun itu ada tanda syaddah. Kalau kamu buka Al-Quran ataupun buka kamu punya Iqra, kamu akan jumpa huruf-huruf nun ataupun huruf mim yang ada tanda sabdu, yang ada tanda syaddah. Ada mim dan nun yang tak ada tanda syaddah. Dan ada nun dan mim yang ada tanda syaddah. Jadi kalau nun dan mim itu tanda syaddah, maknanya dia adalah huruf makhraj al-khayshum. Sekarang kita tengok contoh. Apakah contoh nun syaddah dan mim syaddah dalam Al-Quran? Okey, Ustaz baca, kamu boleh ikut dekat rumah. Innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Okey, cuba tengok manakah huruf yang ada yang nun syaddah. Yang ini tengok nun syaddah. Jadi maknanya inna ini keluar daripada rongga hidung. Inna. Cuba kamu baca inna, kamu akan rasa dekat kamu punya rongga hidung. Cuba ikut Ustaz. Inna. Dia akan rasa dekat hidung. Cuma pegang hidung. Pegang hidung sambil baca. Inna. Dia akan rasa dekat hidung. Sebab apa? Sebab huruf itu keluar daripada rongga hidung. Baik. Contoh lain. Tengok mouse. Contoh kedua. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا. Baik. Cuba tengok dekat huruf. Huruf apakah huruf khayshum? Mim syaddah. Dekat perkataan fa'amma. Ada mim syaddah. Jadi ia adalah huruf al-khayshum. Sama juga, ambil jari kamu, rasa dekat bahagian hidung, sebut. Fa'amma. Dia akan rasa dekat hidung. Kenapa? Sebab huruf tersebut keluar dekat rongga hidung. Yang lain ni bukanlah. Yang allazina amanu. Itu bukan rongga hidung. Rongga hidung dekat ni je. Mim syaddah.
Amma. Baik, seterusnya. Contoh yang ketiga. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Ni apa ni? Huruf nun, nun syaddah. Tengok dekat warna merah tu. Huruf nun, nun syaddah. Jadi sama juga nun syaddah keluar daripada rongga hidung. Baik. Sekarang kita tengok huruf kedua, iaitu nun ataupun mim sakinah. Tadi nun atau mim syaddah. Yang ini nun ataupun mim sakinah. Macam mana nak kenal? Dalam Al-Quran ditulis secara nun tanda mati ataupun mim tanda mati. Sakinah tu maknanya matilah tu. Nun sakinah maknanya nun mati. Mim sakinah maknanya mim mati. Jadi kalau kamu buka Al-Quran, kamu akan jumpa banyak nun mati, banyak nun sakinah, banyak mim sakinah. Sekarang kita tengok contoh. Contoh dia apa? Ataupun misal dia apa? Ingat, misal tu maknanya contoh. Ramai tanya masa periksa, Ustaz misal tu apa Ustaz misal? Misal adalah contoh ayat. Okey. Okey. Ustaz baca dengar ataupun kamu ikut kat rumah. Am lam tunzirhum la yu'minun. Am lam tunzirhum la yu'minun. Baik, sekarang dia garis dekat mana? Dia warnakan dekat mana? Dekat huruf mim mati am. Am. Jadi ini adalah contoh untuk nun untuk mim sakinah. Sama juga kalau kamu sebut am, kamu akan rasa dekat hidung. Am lam. Kenapa? Kerana huruf tersebut keluar ikut hidung. Yang ini pun sebenarnya mim mati pun sebenarnya boleh juga warnakan merah ni. Tapi dia warnakan satu sahaja. Lam ini pun sebenarnya adalah lam mim mati atas lam ada mim mati. Maknanya dia pun adalah contoh juga untuk makhraj khayshum. Kemudian yang kedua, ara'aita in kazzaba wa tawalla. Jadi ada nun mati. Nun mati pun adalah nun sakinah ataupun nun mati adalah makhraj khayshum. Seterusnya, ar-ra'ahu istaghna. Ar-ra'ahu istaghna. Jadi pun sama juga ada nun mati. Ustaz tak ada pun mati ni Ustaz, tak ditulis pun. Kenapa tak ditulis? Kerana ini dengung. Kan Ustaz dah ajar kalau dengung dalam Al-Quran, kalau resam Osmani, kalau dengung, tanda mati tersebut tidak akan ditulis. Tanda dengung. Nun mati tersebut tidak akan ditulis tanda mati. Kalau nun itu ditulis tanda mati, maknanya tak dengung. Beza ni lah. Ustaz dah ajar sebelum ni. Okey, seterusnya contoh huruf khayshum yang ketiga adalah tanwin. Tanwin atas ke, tanwin bawah ke, tanwin depan ke, itu adalah tanwin lah. Tak kira tanwin mana pun. Jadi cara nak kenal adalah dalam Al-Quran dia ada tanda tanwin. Ada dua atas, dua bawah ataupun dua hadapan. Sekarang tengok contoh. Awanum bain. Awanum bain. Dekat mana? Dekat nun depan. Ini ada nun tanwin depan, maknanya dia adalah huruf khayshum. Yang kedua, ila dhurrim massah. Ila dhurrim massah. Jadi ada ra tanwin bawah. Ra berbaris tanwin bawah. Jadi ia juga adalah makhraj khayshum. Kan Ustaz kata dia tak kisah tanwin apa. Tanwin depan ke, tanwin bawah ke. Kemudian yang ketiga tanwin hadapan, tanwin atas. Macam mana contoh dia? Sirran wa alaniyah.
sirran wa alaniyah. Ada tanwin dekat huruf ra. Tanwin fathah. Tanwin atas dekat huruf ra. Jadi maknanya ini pun adalah contoh untuk makhraj khayshum. Boleh faham? Jadi Ustaz nak simpulkan, hari ini kamu dah belajar yang pertama, kamu dah belajar tentang maksud dia. Al-khayshum ialah rongga hidung. Yang kedua, kamu dah belajar tentang apakah huruf al-khayshum. Huruf khayshum ada 3, iaitu nun syaddah, mim syaddah. Yang kedua, nun ataupun mim sakinah. Dan yang ketiga, tanwin. Huruf-huruf yang ada tanwin. Okey, boleh? Okey, kemudian kita tengok pula, kita dah tengok contoh-contoh ayat bagi setiap huruf. Nun syaddah contoh dia apa? Mim syaddah contoh dia apa? Nun mati contoh dia apa? Mim mati contoh dia apa? Tanwin atas, bawah, depan contoh dia macam mana? Jadi itu semua kamu dah tengok. Jadi buka muka surat sebelah. Buka muka surat sebelah. Buka muka surat sebelah. Untuk latihan rumah, untuk kerja rumah, sila buat muka surat 19 nombor 3. Boleh? Okey, muka surat 19 nombor 3 yang ini. Kamu buat yang ini. Nombor 3 ada 4 soalan. 1, 2, 3, 4. Tak apa, nanti dalam grup WhatsApp Ustaz akan ambil gambar dan Ustaz akan post dalam WhatsApp. Kamu buat dalam buku tulis. Boleh? Okey, baik. Jadi setakat itu sahaja huruf kelas kita pada hari ini. Jadi Ustaz akhiri dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.